Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi tugasan produk hasil bioteknologi, ahli kumpulan kami adalah seramai 3 orang iaitu Pravin Bala Subramaniam, Sivaraman Rajamanikam dan saya sendiri Nur Kristina Aisyah. Mukadimah, rumpai air ataupun alga, majoriti organisma unisel fotosintetik akuatik yang kaya dengan klorofil namun tiada akar dan daun sebenar. Mikroalga adalah makanan sempurna NASA yang diiktiraf kerana kaya dengan protein 40% dan lemak sebanyak 20%, dikultur dalam bioreaktor dan dijana oleh tenaga solar tanpa memerlukan air bersih. Kandungan asid nukleik tertinggi di antara semua produk diet di pasaran. Ia benar, algae mempunyai kandungan asid nukleik tertinggi di pasaran, termasuklah omega 3, dan ini adalah hanya berdapat dalam sumber ikan sebelumnya. Produk farmaceutical, nutraceutical dan juga biofuel adalah generasi ketiga biofuel yang boleh dipakai untuk mengatasi keperluan fosil sebagai sumber minyak api. Kita semua tahu bahawa alga pernah diguna pakai dalam makanan manusia selama ribuan tahun. Sumber protein ini menyajikan beberapa kelebihan berbanding dengan bahan mentah yang sedia ada. Produk makanan dan nutraceutical yang berasal dari alga memiliki potensi yang amat besar untuk menurunkan kadar kekurangan zat makanan serta mencegah atau menyembuhkan beberapa penyakit. Mikroalga menghasilkan asid amino dan asid lemak setara dengan ikan. Kandungan proteinnya yang tinggi telah menunjukkan potensi yang besar untuk memenuhi keperluan diet serta sebatian bioaktif menyumbang untuk memperbaiki masalah yang berkaitan dengan kelestarian. Pengkulturan non-kloropsis membawa banyak potensi kepada pelbagai industri di mana mikroalga yang diproses dapat digunakan dalam industri farmaceutical, nutraceutical, makanan haiwan penternakan, suplemen berkhasiat tinggi serta pelbagai biofuel yang boleh menyaingi sumber biofuel alternatif dari tumbuhan lain seperti tebu atau sawit. Inovasi produk komersial mikroalga. Terdapat beberapa komplikasi dalam pengkulturan alga, antaranya mikroalga hijau yang dikulturkan di bawah medium nitrat terhad dan kerana cahaya tinggi dapat meningkatkan biomas. Ini bukan isu bagi Malaysia yang dengan iklim tropikal yang panas dan basah dikelilingi sumber air semula jadi dari lautan sempurna untuk pengkulturan. Seterusnya, pemilihan optimum strain mikroalga yang terbaik untuk berkembang menjadi suplemen makanan ataupun produk biofuel. Inovasi CAS ribonukleoprotein dan template penyuntingan dapat dihantar ke dalam sel-sel mikroalgal melalui elektroporasis untuk mengubah sesuaikan kandungan genetik strain. Maka kita boleh memasukkan baka yang kita hendak dalam satu alga asing. Pemilihan lokasi pengkulturan terbuka yang merendahkan kos pengurusan bioreaktor yang kurang efisien. Ya benar. Pantai Timur yang dikelilingi dengan lautan terbuka dan air laut yang boleh digunakan pakai melalui teknologi bioreaktor kecerdasan tiruan daripada China, iaitu peneraju industri. Gambar ini menunjukkan penemuan yang dipatenkan oleh semua syarikat China pada reaktor bio yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan. Okey, di sini kita akan terangkan strategi pemasaran dan penjualan produk. Okey, kita akan bermula dengan mendirikan syarikat persendirian bagi mendapatkan dana operasi melalui saham daripada peneraju industri seperti Simdabi. Seterusnya, pendirian bioreaktor atau culture terbuka menggunakan air laut di pantai timur Malaysia adalah untuk mengurangkan kos operasi dan sebagai strategi pemerolehan saham. Seterusnya, pemprosesan algae dalam bentuk serbuk protein tulen berkandungan tinggi sebagai suplemen makanan dan perisa, dan kita akan menyertai pasaran makanan suplemen yang lain. Bukan itu saja, kita juga akan memohon sijil perindustrian dan keselamatan makanan. Yang ini adalah untuk meluaskan pasaran produk kita ke luar negara serta membina reputasi dan identiti produk kita itu sendiri.
Bukan itu sahaja, melalui kolaborasi dengan universiti tempatan, geran penyelidikan diberikan untuk kajian terhadap variasi strain alga dan untuk mengoptimiskan pengkulturan produk alga kita. Yang terakhir, pengubahan struktur syarikat kepada syarikat sendirian berhad untuk mendapatkan saham terbuka kepada masyarakat umum sebagai dana pengembangan operasi bagi pengagihan dan pendirian syarikat anak pengeluaran. Kaedah pemasaran dan matlamat syarikat sendiri berpaksikan inovasi teknologi pertanian dan masyarakat umum. Perkembangan yang berfokus kepada ekonomi di kawasan yang terkekang dari segi pertanian konvensional dan kadar pengangguran yang tinggi dapat membawa kemakmuran kepada ekonomi kerana adanya peluang pekerjaan. Melalui agihan saham, kerajaan mendapat keuntungan dan segala keuntungan secara langsung dapat melonjakkan GPD negara apabila mula berkembang dan disebarkan ke seluruh negara. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan selamat berinovasi demi kesejahteraan dan kemakmuran negara.